Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 7 Januari 2021 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Banjir di 6 negeri jejaskan lebih 41,000 penduduk. Pahang rekodkan jumlah tertinggi. Rekod baharu kes harian COVID-19 tertinggi, 3,027 kes dengan 8 kematian. Kami mulakan dengan perkembangan banjir. Portal Info Banjir JKM melaporkan setakat 7 malam 41,355 penduduk daripada 10,871 keluarga di 6 negeri dipindahkan. Mereka ditempatkan di 421 pusat pemindahan sementara PPS. Pahang masih merekodkan jumlah penduduk dipindahkan tertinggi. Kita ikuti statistik penduduk terjejas mengikut daerah. Beberapa laluan di sepanjang lebuh raya pantai timur LPT1 masih ditutup berikutan limpahan air banjir di beberapa kawasan rendah. Untuk mengetahui perkembangan semasa di LPT1 dan perkembangan banjir Pahang bersama Rozi Hanis Abdul Rahman langsung dari Plaza Tol Gambang di Kuantan. Baik, terima kasih Kamal dan Hazel di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 dari arah Kuantan menuju ke Kuala Lumpur masih lagi ditutup berikutan berlaku banjir di kawasan rendah. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan syarikat konsesi Aini Berhad, setakat jam 7 malam tadi, laluan di kilometer 113 antara persimpangan Lancang ke persimpangan Termeloh masih ditutup kedua-dua hala susulan kenaikan air sejak Selasa lalu. Dan manakala laluan di kilometer 115 antara persimpangan Lancang ke persimpangan Temeloh juga masih lagi ditutup. Kedua-dua hala kepada lalu lintas susulan kenaikan air bermula semalam. Dan laluan di kilometer 84.6 sehingga kilometer 84.7 antara persimpangan Lancang ke persimpangan Karak, hala Kuantan juga masih lagi ditutup kepada lalu lintas. Sementara itu, menurut kenyataan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Wilayah Timur, keadaan hujan yang luar biasa melebihi kadar biasa sejak Ahad lalu menyebabkan beberapa laluan rendah ditenggelami air. Dan ketika ini pihaknya masih lagi mengumpul data dan yang tepat supaya tindakan menyeluruh dan berkesan dapat diambil untuk mengatasi masalah banjir. Baik saudara, mengenai perkembangan banjir di Pahang, setakat jam 7 malam ini, Portal Info Banjir JKM merekodkan seramai 23,559 penduduk yang terjejas banjir membabitkan 6,381 keluarga. Telah dipindahkan ke 283 pusat pemindahan sementara PPS. 9 daerah masih lagi terjejas banjir di negeri ini, membabitkan Temerloh, Lipis, Kuantan, Maran, Jerantut, Pekan, Rompin, Raub dan Bera. Dan untuk itu sekian saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan. Kembali bersama Kamal dan Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Rozi Hanis, terima kasih.
Keprihatinan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah terhadap mangsa banjir di Pahang terus terselah apabila Seri Paduka Baginda hari ini meninjau keadaan banjir di negeri itu menggunakan helikopter TUDM. Baginda berlepas dari Pangkalan Udara TUDM Kuantan pada 9 pagi diiringi Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Al-Sultan Abdullah mendarat di Kuala Lipis untuk menyantuni penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Clifford dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya ke Mentakap dan Temerloh bagi menyantuni penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Mentakap serta PPS Dewan Majlis Perbandaran Temerloh. Al-Sultan Abdullah turut berkenan menggunakan sumbangan kepada penduduk terlibat. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah mengingatkan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS supaya menjaga kebersihan bagi mengelak penyakit. Saya nak mengingatkan kepada mereka-mereka yang tinggal sebuah sementara pusat supaya menjaga kebersihan di tempat-tempat yang kita guna bersama, khususnya di bilik-bilik air petandas. Kerana kita bimbang ia akan menjadi satu lagi penyakit ataupun yang boleh berleluasa nanti. Dan kita tidak mahu adanya virus baru ataupun penyakit baru terdapat di negeri Pahang ini. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika menyantuni penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Clifford dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua di Kuala Lipis. Beralih ke perkembangan banjir di Terengganu, dijangka lebih ramai penduduk akan dipindahkan terutama di daerah Kemaman. Untuk perincian terkini, kita bersama wartawan Azrul Faizal Jusoh langsung dari Cukai Kemaman. Azrul. Baik, Kamal dan juga Hazel di studio. Kini saya berada di Bandar Cukai Kemaman untuk laporan terkini perkembangan banjir di negeri Terengganu Darul Iman, dan sehingga ke pukul 8 malam tadi telah pun dikemaskini oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu. Direkodkan seramai yang terbaru itu 11,777 penduduk yang terjejas telah pun dipindahkan ke 50 PPS di seluruh daerah ataupun di daerah Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman dan juga di Besut. Dan untuk waktu ini juga di Kemaman direkodkan yang tertinggi untuk penduduk yang terjejas itu seramai 10,103 penduduk dan ditempatkan di 29 PPS melibatkan 2,469 keluarga. Dan untuk yang faktor yang menyebabkan penduduk yang terjejas meningkat begitu ramai pada waktu ini disebabkan oleh air di bahagian hulu di Kemaman, itu menyebabkan sungai Kemaman dan juga sungai Cerot telah pun tiba di hilir bandar di Bandar Cukai ini dan telah pun melimpahi Bandar Cukai dan juga di sekitar perumahan di bandar ini. Dan untuk yang terkini di waktu ini saya berada di jalan utama menghubungkan Kuala Terengganu menuju ke Kuantan, itu di Bandar Cukai Idaman telah pun dilimpahi air dan ditutup untuk kenderaan yang ringan. Dan untuk waktu ini juga dilaporkan juga oleh pihak Jabatan Pengairan Sairan bahawa pada malam nanti pada pukul 3 dan ke atas dilaporkan air pasang besar akan berlaku di Sungai Kemaman dan akan jika berlaku hujan lebat akan menyebabkan banjir yang besar berlaku di daerah Kemaman ini. Apapun kita harapkan untuk para penduduk yang berada di Kemaman sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa untuk yang terkini perkembangan cuaca dan juga air pasang besar, dan harapkan juga untuk anda yang berada di Kemaman terus bersedia, terus ikuti arahan pihak berkuasa untuk berpindah awal jika perlu. Dan kita harapkan juga untuk rakan kita yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang berisiko juga harapkan menghubungi pihak berkuasa untuk segera berpindah jika berlaku kenaikan air yang tinggi pada malam ini. Jadi itu dapat saya kongsikan pada malam ini daripada Terengganu untuk laporan di Berita Perdana, dan kembali bersama rakan tugas di studio bersama dengan Kamal juga Hazel di sana. Silakan. Baik, gambaran terkini dari Terengganu. Terima kasih Azrul. Banjir di daerah Jeli hampir pulih apabila jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS mencatat penurunan. Setakat ini hanya 3 PPS masih dibuka.
Yang melibatkan PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Balah, Sekolah Kebangsaan Jeli 1 dan Sekolah Menengah Air Lanas. Ketua Balai Bomba Daerah Jeli, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Adni Ibrahim berkata, bacaan paras sungai sudah menunjukkan penurunan. Kita minta pihak berkuasa mohon peka terhadap perkembangan semasa di mana mengambil berat. Melibatkan pihak penyelamat, beberapa kes kita terima melibatkan bantuan masa yang terperangkap di banjir lah. Beliau ditemui RTM ketika membuat tinjauan banjir di Kampung Kuala Balah di laluan Jeli, Dabong, Kelantan. Ketika ini saya berada di Kampung Kuala Balah di laluan Jeli, Dabong, di mana saya difahamkan keadaan air banjir di kawasan ini semalam adalah melebihi 1 meter. Namun seperti yang dapat kita lihat pada pagi ini, ia kembali berkurangan dan jalan sudah kembali boleh digunakan untuk semua jenis kenderaan. Namun begitu, penduduk sentiasa diingatkan untuk berwaspada dan sentiasa mendengar arahan dari pihak berkuat kuasa. Saya Nur Ala Ramli, RTM. Polis Kelantan akan mengeluarkan kompaun kepada individu yang sengaja berkumpul tanpa mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka sewaktu berada di kawasan banjir. Ketua Polis Kelantan, Datuk Safian Mamat berkata tiada lagi amaran akan diberikan. Sebaliknya, kompaun RM1,000 akan terus dikenakan ke atas mereka yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Saya dah cakap itu hari, nasihat dah habis sebenarnya. Tak makan nasihat dah ni, kita ambil tindakan. Itu sebab kalau hari ni kita tengok tindakan kompaun di Kelantan ni melebihi daripada yang dulu. Tak kurang daripada 20 ke 30 kes satu hari. Jadi mana tidak ada nasihat. Dulu kan dalam 7-8 kes, sekarang tidak ada nasihat lagi. Mana-mana polis saya yang keluar ni, terutama ada perangkat pegawai, dibekalkan dengan buku kompaun. Jadi siapa tak patuh, siapa tak ni, kita akan isu kompaun. Beliau melakukan tinjauan banjir di Jalan Pantai Cahaya Bulang, Kampung Tikat di Kota Baru. Beliau turut menasihati penduduk terjejas banjir agar segera berpindah ke PPS sebaik diarah berbuat demikian bagi mengelak bahaya. Untuk mengetahui perkembangan cuaca, kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari kita lihat perkembangan cuaca terkini di kawasan-kawasan yang Malaysia keluarkan amaran cuaca waspada berserta buruk dengan aman hujan tertinggi setakat ini iaitu melibatkan negeri Johor, daerah Mesing sebanyak 212.1 mm. Diikuti di negeri Pahang iaitu mewakili daerah Rompin sebanyak 193.3 mm. Mari kita lihat pula keadaan cuaca terkini iaitu paparan imej gemar radar di sini menunjukkan kawasan hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di kawasan selatan negeri Perak di sini dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke tengah malam hari ini. Manakala kawasan sekitar pantai timur di sini keadaan hujan di 1-2 tempat telah memasuki ke kawasan pedalaman negeri tersebut. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula keadaan hujan yang agak lebat berserta ribut petir kini lebih tertumpu di kawasan Sarawak Barat termasuklah di Sarawak Utara di sini dan kelihatan ribut petir yang lebih menyeluruh melibatkan perkapalan Sulu di sini dan keadaan ini juga boleh berterusan sehingga ke esok pagi. Ia menyebabkan Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang berserta laut bergelora termasuklah amaran cuaca buruk dan juga waspada ini iaitu akan berterusan sehingga ke esok hari dan juga kawasan-kawasan amaran cuaca waspada melibatkan negeri Pahang Utara dan juga selatan negeri Terengganu termasuklah sebahagian negeri Johor ini akan berterusan sehingga ke 12 Januari 2021. Baik keadaan laut pula Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Ia adalah berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah pekerja-pekerja di pelantar minyak. Bagi ramalan cuaca keesokan hari pula Malaysia menjangkakan hujan masih lagi boleh memasuki pantai timur iaitu menjelang pagi dan juga satu lingkaran hujan iaitu lebih menumpu di kawasan perkapalan Reef South dan juga keadaan hujan berserta ribut petir akan lebih lebat di kawasan sekitar negeri Sabah iaitu menjelang ke lewat petang
petang esok hari. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Seminggu memasuki tahun 2021, Malaysia mencatatkan kes harian COVID-19 tertinggi baharu iaitu sebanyak 3,027 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 128,465 kes. Johor mencatat kes harian tertinggi 1,103 kes, diikuti Selangor 706 kes. Kes sembuh pula 2,145, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 102,723. 8 kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlahnya 521. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sembilan kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Johor, Lembah Kelang dan Sarawak dengan 288 kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster Senai Murni melibatkan daerah Kulai di Johor hasil saringan bersasar di tempat kerja. Manakala kluster Tapak Bina Hartamas, kluster Damai Pelangi, kluster Tapak Bina Jalan Ipoh, kluster Rungkup, kluster Desa Setapak, kluster Jalan Jaya dan kluster Ziarah Putra melibatkan daerah Lembah Kelang. Masing-masing kluster dikesan hasil saringan bersasar tapak binaan, saringan tahanan dan saringan individu bergejala. Kluster Kranji Tabuan pula melibatkan daerah Kuching, Sarawak, hasil saringan individu bergejala. Setakat hari ini, 570 kluster telah dilaporkan, termasuk 9 kluster baharu yang dilaporkan. 7 kluster tamat hari ini menjadikan jumlah kluster tamat sebanyak 316 kluster. Manakala jumlah kluster aktif yang dipantau 254 kluster. 393 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, aktiviti pusat hiburan merekod kesalahan tertinggi iaitu 155 kes, diikuti tidak memakai pelitup separuh muka 89 kes dan gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan 70 kes. 36 kes lagi merupakan kesalahan gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal dan lain-lain sebanyak 3 kes. Daripada jumlah keseluruhan itu, 372 telah dikompaun, manakala 21 lagi direman. Dalam operasi benteng pula, 49 pendatang asing tanpa izin dan 2 tekong ditahan serta 7 kenderaan darat dirampas. Semua taska jenis perpaduan akan dipastikan mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 pasca kawalan pergerakan bagi memastikan keselamatan taska serta kanak-kanak terjamin. Ini berikutan pengumuman kerajaan baru-baru ini yang membenarkan taska kembali beroperasi. Ikuti laporan wartawan Ravin Sanmugam yang meninjau persiapan taska jenis perpaduan di Ibu Negara yang akan beroperasi 15 Januari ini. Pembukaan semula taska jenis perpaduan akan dilakukan secara berperingkat mengikut Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat
PKPB yang dilaksana. Menurut Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kementerian Perpaduan Negara Suraya Wen, pendidik dan ibu bapa wajib melakukan pengisytiharan kesihatan dan laporan berkenaan akan dihantar ke kementerian untuk tindakan selanjutnya. Pegawai kita juga akan turun padang melihat suasana pengoperasian sama ada SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara itu dipatuhi, dan kita juga memastikan setiap pendidik dan pembantu pendidik juga membuat pengisytiharan kesihatan masa sebelum mereka memulakan tugaslah, supaya untuk mengelakkan mereka juga ada mempunyai kontak rapat dengan mana-mana pihak yang positif COVID lah. Pendidik akan memastikan kebersihan dan membuat sanitasi sebelum beroperasi dan juga tengah hari semasa beroperasi apabila kanak-kanak tidur, dan juga sebelah petang lah bila kanak-kanak balik sebelum ditutup. Mereka juga memastikan sanitasi dibuat di dalam taska dan bagi memastikan tidak ada orang kata perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan kanak-kanak lah. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui yakin terhadap tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di Taska. Malah, amalan menjaga kesihatan telah dipraktikan oleh anak-anak mereka sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara ini. Sebab saya kerja hospital, suami pula polis, so kita macam dah ajar anak-anak pasal SOP apa semua itulah. Lagipun satu lagi, sekarang ni kalau tengok kat TV pun selalu ada kan. So kalau kartun pun sekarang pun dah banyak yang diajar kan. Pada mula-mulanya memang macam takut-takut juga, ragu-ragu. Tapi saya cuba untuk dapatkan kepercayaan. Bila dah jumpa dengan cikgu-cikgu di sini, saya memang dapatlah kepercayaan tu. Bila taska boleh dibuka, bila dekat rumah dia uncontrol. So bila sampai kat taska ni dengan cikgu-cikgu, dia sangat mendengar, sangat belajarlah dekat sini. So kita nampak perkembangan dia sangat majulah daripada awal sampai ending sekarang lah. Apabila Taska Jinius Perpaduan kembali beroperasi semula, ibu bapa dan pendidik wajib mematuhi SOP yang ditetapkan. Ingat, perang untuk menentang penularan virus COVID-19 belum berakhir. Kita jaga kita. Rabin Sanmugam, Berita RTM. Jambatan sementara hubungkan Kampung Lecar dengan Pekan Uludong siap dibina malam ini. Laporan penuh teruskan bersama Berita Perdana. Penduduk di sekitar Kampung Lecar Raup Pahang boleh menarik nafas lega apabila jambatan sementara yang menghubungkan kampung tersebut dengan Pekan Uludong siap dibina malam ini. Sebahagian struktur jambatan tersebut runtuh sebelum ini kerana banjir yang menyebabkan kira-kira 500 penduduk sekitar kawasan itu terputus hubungan selama lebih 4 hari. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang mengikuti tinjauan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke kawasan tersebut. Jambatan yang runtuh tersebut merupakan jalan utama keluar masuk bagi para penduduk setempat untuk ke Pekan Uludong dan Bandar Raup. Bagi menghubungkan semula jalan tersebut, lebih 30 anggota tentera dari 91 Regimen Bantuan Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD ditugaskan bagi membina jambatan sementara di kawasan tersebut. Pemasangan jambatan sementara atau Compact Belly 200 di Kampung Lecar ini telah pun bermula sejak pukul 12 tengah malam tadi dan akan mengambil masa kurang daripada 15 jam untuk disiapkan oleh anggota tentera yang terlibat. Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas meninjau kerja-kerja pembinaan jambatan itu berkata, jambatan tersebut boleh mula digunakan penduduk apabila ia siap sepenuhnya pada pukul 8 malam ini.
Penduduk setempat tidak perlu bimbang tentang aspek keselamatan. Ini kerana jabatan jenis Compact Valley 200 itu boleh bertahan dan menampung berat sehingga 60 tan. Bila saya bincang dengan jurutera daerah JKR tadi, jangkaan untuk jambatan baru kekal ni dijangka akan boleh disiapkan dalam masa 8 bulan hingga 12 bulan. Jadi selagi jambatan baru tidak siap, maka jambatan Bailey lah yang akan digunakan oleh penduduk di kampung sini. Pihaknya juga mempunyai 10 jabatan Bailey yang boleh dibina dengan kadar segera dan bersedia untuk diatur gerak apabila diperlukan di kawasan terjejas. Katanya, ATM sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan anggota dan asetnya di seluruh negara untuk berhadapan dengan sebarang kecemasan sepanjang musim banjir ini berlaku. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Tiada isu agensi kerajaan kekurangan aset bantu penduduk terjejas banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, agensi terlibat sentiasa bersedia dan mengatur gerak aset dengan segera apabila tiba sesuatu bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan agensi seperti NADMA, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM sentiasa 100%, namun faktor luar jangka alam semula jadi tetap ada kesannya. Kita telah buat persediaan, tetapi yang berlaku bukannya yang kita anggap. Tetapi dari segi penggunaan aset tu kita konsolidatkan semua. Di mana-mana yang kita dah siapkan, yang tak pakai kita bawa ke sini. Beliau yang ditemui selepas melakukan lawatan ke dua pusat pemindahan banjir di daerah Raub pagi tadi menjelaskan inisiatif kerajaan untuk membantu penduduk terjejas akan tetap dilakukan menerusi pemantauan dan maklum balas yang diterima pasca banjir. Setakat 12 tengah hari ini, sejumlah 37 pusat pemindahan sementara ataupun PPS telah aktif dan sejumlah 2,760 penduduk terjejas banjir dipindahkan ke PPS terbabit. Walau apapun, terus peka dengan keadaan cuaca semasa dan sekiranya anda perlu untuk berpindah ke PPS, pastikan terus mengamal SOP pencegahan COVID-19. Azizi Harun, Raub, Berita RTM. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melawat Pusat Peningkatan Kemahiran dan Latihan Semula SG Academy di Ibu Negara. Beliau meluangkan masa lebih sejam menyaksikan program yang ditawarkan serta beramah mesra dengan pelatih. Terus mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Dalam lawatan itu, Tan Sri Muhyiddin diberi taklimat dan dibawa meninjau makmal memproses data drone, makmal pemasangan drone, pusat simulasi dan pusat penerbangan drone. Selain bidang berkaitan teknologi drone, SG Academy terus menawarkan program dalam bidang mekatronik dan seni kulinari. Program yang ditawarkan selari dengan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemahiran kebolehpasaran pekerja serta memperkasa program latihan di bawah inisiatif Penjana. Setakat 31 Disember tahun lalu, 134,736 individu diluluskan untuk menyertai program peningkatan kemahiran dan latihan di bawah Penjana. Banjir Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 fasa kedua akan dilaksanakan secara temu ramah bersemuka mulai 20 Januari ini sehingga 6 Februari. Ia melibatkan 43,000 pegawai banjir yang akan dilantik di seluruh negara. Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, temu ramah akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP, operasi pembancian di lapangan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara. Banci 2020 fasa kedua akan mengambil kira kawasan yang terjejas banjir dengan penyesuaian operasi pembancian bagi memastikan semua penduduk Malaysia dibanci. Pegawai banci yang berada di lapangan akan terus membantu orang ramai untuk melengkapkan pengisian
pengisian e-sensus dan menyelesaikan bancian kawasan berkenaan. Banci 2020 bermula sejak 7 Julai 2020 dengan pendekatan banci dalam talian e-sensus dan kaedah temu ramah melalui telefon. Berdasarkan respons, seramai 8.5 juta atau 26.1% daripada anggaran 32.7 juta penduduk Malaysia telah direkodkan dalam banci 2020 fasa pertama. Terdapat 320,000 isi rumah yang melibatkan 1.2 juta penduduk telah mendaftar di platform e-sensus namun masih belum melengkapkan pengisiannya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan amaran keras kepada Datuk Seri Najib Tun Razak agar tidak mengulangi serangan terhadap bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz di media sosial. Hakim Colin Lawrence Sekurah dalam penghakimannya berkata, ahli parlimen pekan itu harus berhenti membuat kenyataan berhubung kes 1MDB seolah-olah perbicaraan itu berlangsung dalam domen awam. Sehubungan itu, mahkamah mengeluarkan peringatan tegas kepada Datuk Seri Najib agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan akan diambil demi memelihara integriti mahkamah. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan memohon mahkamah mengeluarkan amaran terhadap Datuk Seri Najib susulan kenyataannya terhadap Tan Sri Dr. Zeti di laman sosial minggu lepas. Terdahulu, Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah berhujah bahawa catatan Datuk Seri Najib merupakan tindak balas terhadap kenyataan Tan Sri Dr. Zeti dalam 2 artikel yang diterbitkan dalam talian. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib dalam hujahnya menegaskan tiada kenyataan dalam artikel tersebut yang bersifat serangan peribadi terhadap Datuk Seri Najib. Perbicaraan bersambung 8 Februari depan. Apa yang paling penting dalam norma baharu? Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Mengapa? Penjarakan sosial boleh mengelakkan sentuhan antara satu sama lain. Wabak COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada batuk, bersin ataupun nafas individu dijangkiti. Pastikan anda menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Jika membuat pembayaran di kaunter, gunakan kemudahan elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit atau e-wallet. Adakah anda tahu siapa pembawa virus COVID-19? Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Pegawai Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis Johor, direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penyeludupan daging sejuk beku dari negara yang dilarang untuk dibawa masuk ke negara ini. Perintah reman sehingga Isnin depan dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Johor Bahru, Nur Izzati Muhammad Zahari, selepas membenarkan permohonan SPRM. Kedua-dua suspek berusia 27 dan 31 tahun yang ditugaskan di Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah ditahan di Ibu Pejabat SPRM Johor kira-kira 11 malam tadi. Mereka disyaki menerima rasuah bagi aktiviti penyeludupan daging sejuk beku.
Pada 2 Disember lalu, Makis membongkar kegiatan kartel yang membawa masuk daging tanpa sijil halal sebelum meletakkan logo halal palsu untuk dijual di pasaran tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu terdiri 3 pengarah syarikat dan seorang kerani yang direman 4 hari bersabit skandal sama dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 setiap seorang selepas tempoh reman mereka tamat hari ini. Kesemua suspek berusia antara 39 hingga 50 tahun. Dan ini pula denda RM25,000. Hukuman dijatuhkan Mahkamah Session Shah Alam ke atas sebuah syarikat fabrikasi logam kerana melepaskan influen perindustrian melebihi had piawaian ke perairan pedalaman di Rawang pada Februari tahun lalu. Hakim Rofiah Muhammad menjatuhkan hukuman itu selepas syarikat Omega Metals Sdn Bhd yang diwakili pengarahnya Chang Poi Hee mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Peraturan 11/1/A Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Influen Perindustrian 2009. Hakim Rofiah dalam penghakimannya berkata selepas meneliti hujah pendakwaan dan pembelaan, mahkamah mengenakan jumlah denda berkenaan memandangkan syarikat itu telah melakukan usaha untuk mengelakkan kesalahan sama berulang. Mengikut pertuduhan, syarikat Omega Metal didapati melepaskan influen perindustrian melebihi had piawaian standard A, iaitu kandungan pepejal terampai dengan kepekatan 2,660 mg per liter melebihi 50 mg yang dibenarkan. Selain itu, besi pada kepekatan 20 mg berbanding kadar 1 mg dibenarkan dan zinc pada kepekatan 15 mg berbanding 2 mg dibenarkan. Omega Metal dituduh melakukan kesalahan itu di Taman Industri Integrasi Rawang pada 3 Februari 2020. Simpanan Pekerja KWSP telah meluluskan 2.5 juta daripada 3.88 juta permohonan air sinar di bawah kategori 1. Ia melibatkan pengeluaran berjumlah 19.62 bilion ringgit setakat 4 Januari lalu. KWSP menerusi satu kenyataan berkata pembayaran bulan pertama berjumlah 10.07 bilion ringgit akan dibuat secara berperingkat mulai 5 Januari 2021. Tambahnya, pemohon yang berada dalam kategori 2 disaran menyediakan dokumen berkaitan untuk dimuat naik di iSinar online. Ini kerana masih terdapat 1.4 juta permohonan belum diluluskan. Permohonan untuk kategori itu juga akan dibuka mulai 11 Januari 2021. Dalam pada itu, sebanyak 701 permohonan tidak dapat diluluskan atas beberapa sebab. Antaranya perbezaan nombor akaun bank, permohonan yang dibuat untuk ahli keluarga yang telah meninggal dan ahli telah berumur 55 tahun layak untuk mengeluarkan kesemua simpanan mereka. Pihak KWSP turut memberi jaminan kepada ahli bahawa setiap aspek keselamatan telah diambil bagi mengelak pihak ketiga membuat permohonan palsu. KWSP menasihatkan ahlinya supaya mengelak daripada berkongsi foto atau dokumen penyerahan atau pengeluaran iSinar mereka di media sosial bagi mengelak mereka menjadi mangsa penipuan. Pasaran hartanah dijangka kembali pulih tahun ini disokong inisiatif Belanjawan 2021 dan strategik pemasaran serta lokasi yang betul. Langkah itu mampu mendorong rakyat dalam pemilikan rumah sekaligus meningkatkan jumlah hartanah negara. Pengarah urusan kumpulan LBS Bina Group Berhad, Tan Sri Lim Hock San nyatakan pihaknya terus melakukan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan momentum jualannya. Syarikat hartanah itu optimis mampu mencapai sasaran jualan sebanyak 1.2 bilion ringgit tahun ini. Is very we are confident to achieve that. But during this lockdown, that we had done a lot of this marketing campaign like booking through the online.
Tambahnya, peminat rumah mampu milik akan terus menjadi fokus syarikat berikutan permintaan tinggi dalam kalangan rakyat. Tahun lepas, syarikat tersebut melancarkan 14 projek meliputi kawasan Lembah Kelang, Johor, Pahang dan Perak dengan nilai pembangunan kasar berjumlah 1.49 bilion ringgit. Institut Kewangan Islam Profesional Bertauliah SIF memperkenalkan program Profesional Kewangan Islam Bertauliah CPIF sebagai usaha meningkatkan status pakar-pakar profesional dalam bidang berkenaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Azura Othman, setakat ini 20 peserta telah berdaftar di bawah program tersebut yang mensasarkan 100 peserta bagi tahun pertama pengenalannya. CPIF merangkumi kursus-kursus seperti syariah, pengurusan risiko syarikat serta perundangan dan pentadbiran. A unique element of this journey in becoming an Islamic finance professional through the CPIF is that by joining this program, you will also be welcome as a member of the Institute. And as a member of the Institute, you will be able to constantly update your knowledge through our various continuing professional development or CPD programs. Program yang mengambil masa hampir 3 tahun untuk dibangunkan itu direka dengan kerjasama ahli akademik dan pakar industri selain kolaborasi bersama Bank Rakyat, INSEF dan UUM. Pada masa hadapan, kelayakan CPIF akan terus diperluas bagi menarik penyertaan pemain industri kewangan Islam di seluruh dunia. Baik, untuk perkembangan sukan, kita bersama dengan rakan penyampai Akhtar Hamzah. Akhtar, teruskan. Suntikan baharu buat Lang Merah. Assalamualaikum. Terima kasih Kamal dan juga Hazel. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Kepulangan semula beberapa bintang bola sepak Kedah musim ini dilihat mampu mengembalikan semula reputasi gemilang yang pernah dilakar skuad Lang Merah suatu ketika dahulu. Keyakinan ini diluahkan Ketua Pasukan Skuad Kedah Darul Aman KDAFC, Badrul Bakhtiar, mengenai potensi yang ada dalam pasukan tersebut pada saingan Liga Super musim ini. Menurut Badrul, antara bekas pemain yang kembali semula menyarung jersey hijau kuning termasuklah Syazwan Zainal, Syazwan Tajuddin dan Arif Farhan. Jelasnya ketika ini, kesemua pemain KDAFC sedang giat menjalani latihan dan berusaha mencari keserasian sesama sendiri di atas padang. So keserasian tu masih lagi kami cari dan insyaAllah kami akan bagi yang terbaik untuk saingan 2021 dan mengharapkan sesuatu yang positif lah untuk pasukan hijau kuning. Untuk rekod, skuad Lang Merah pernah melakar kejayaan gemilang dalam saingan Liga M, termasuk memenangi gelaran treble sebanyak 2 kali pada musim 2006 dan 2007 ketika di bawah bimbingan Azrai Ko Abdullah. Badrul ditemui selepas Majlis Pelancaran Pembudayaan Norma Baharu Peringkat Negeri Kedah di Alustar. Pada majlis ini, pemain berusia 32 tahun ini dilantik sebagai ikon pembudayaan norma baharu yang diumumkan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Matno. Pusingan kelayakan Olimpik ASEAN Ping Pong 2021 yang dijadualkan pada bulan April di Thailand menjadi fokus utama bagi Persatuan Ping Pong Malaysia TTAM. Pengarah Jawatankuasa Latihan TTAM Pun Sun Cheong menyatakan pihaknya bakal mengadakan satu sesi pemilihan dalam masa terdekat bagi menyerap barisan pelapis ke skuad senior. Okay, for the qualifier, first they are having training at MSN, and then in next 2 weeks we have selections. So we have selections for the senior team as well. So after that, maybe if it's allowed, so we will send our team to overseas for training. Beliau ditemui pada hari pertama kem latihan skuad junior bawah 18 tahun anjuran TTAM dengan kerjasama Kesatuan Ping Pong ASEAN ATTU di Pusat Ping Pong Star Elite Puchong hari ini.
Menurutnya, penganjuran kem latihan ini adalah sebagai satu aktiviti pemanas badan buat pemain muda sebelum menyertai sesi pemilihan minggu depan. Bekas bintang negara Muhammad Syakirin Ibrahim serta dua lagi bekas rakan sepasukannya Eng Sok Kim dan Tan Cheng Kiat diberi tugas mengendalikan kem latihan tersebut. Syakirin yang kini membimbing skuad pimpong para negara turut percaya kem seperti ini mampu melahirkan lebih banyak pelapis muda. Bagi saya share dari segi pengalaman saya. Untuk dalam jalan jaga masa 1 minggu ni, saya lebih titik beratkan pada taktikal dan teknikal semasa pertandingan. Itu saja sebab bakal-bakal pelapis kita yang ada dekat sini overall semua yang berpotensi. Diharapkan kalau ada lebih pendedahan dari segi latihan dan pertandingan, insya-Allah benda tu kita punya tim akan lebih maju. Pendemak negara Alia Sazana Az-Zahari bertekad untuk merebut slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang telah dianjakkan pada Julai depan. Menurut atlet kelahiran Kuala Terengganu itu, dia sedar cabaran untuk merebut slot berkenaan atas tiket wildcard bukan sesuatu yang mudah, namun percaya dia mampu melakukannya. Alia Sazana yang menyertai acara pistol sanggup menggunakan wang poket sendiri bagi menyertai beberapa kejohanan antarabangsa tahun ini dalam usaha memastikan impiannya membuat penampilan sulung di Tokyo tercapai. Tahun lalu, atlet berusia 29 tahun berkenaan pernah melakukan perkara sama dengan menyertai Piala Dunia menembak di Rio, Brazil bagi memperbarui kedudukan ranking dunia. InsyaAllah kalau dapat rezeki dapat pergi, saya akan buat terbaik. Tak kisahlah kalau macam apa-apa pun all out kat situ. Sebab Olimpik ni satu penghargaan yang terbesar dalam dunia sukan. Dia benda yang macam awak duit banyak macam mana pun, kaya macam mana pun tak dapat nak pergi Olimpik, hanya dengan qualify saja dapat. Untuk rekod kem menembak kebangsaan yang dibarisi Alia Sazana bersama Jonathan Wong dan Nur Suryani Taibi kini terlibat dalam program podium sebagai persediaan ke beberapa tamasya sukan besar. Kali pertama bergelar juara dalam kejuaraan Cup Prix Malaysia 2020 pasukan SCK Racing dilihat berjaya melahirkan barisan pelumba muda yang berbakat besar dalam sukan permotoran negara. Muhammad Helmi Azman dan Izam Iqmal, dua pelumba yang membuat penampilan sulung dalam kategori CP150, disifatkan antara pelumba muda yang bakal memberi saingan hebat bagi musim 2021. Mengakui menerima sedikit tekanan untuk mengekalkan kejuaraan tahun ini, Helmi tetap masih tenang dalam mengurus jadual latihan meskipun pandemik COVID-19 masih belum reda. Pelumba berusia 22 tahun ini yang pernah bergelar juara bagi kejuaraan Asia Road Racing ARRC 2018 turut menyatakan harapannya untuk melihat penambahbaikan terhadap jenteranya sebelum Cup Prix 2021 bermula. Improve dari segi kita orang punya enjin, so apa pun kita harus mekanik dengan saya, rider dan bos memang selalu kena bincang untuk jangka track, untuk track kecil, untuk track besar, itu adalah kunci. Sementara itu, pelumba baharu Izam Iqmal menjelaskan pengalamannya selama 4 tahun beraksi di pentas Moto3 kejuaraan CEV Remaja Dunia akan diguna sebaiknya pada saingan Cup Prix musim ini. Meskipun pernah beraksi di pentas Eropah sejak 2016, pelumba berusia 18 tahun ini tidak kekok untuk belajar semula mengendalikan jentera CP150. Bagi saya adalah jentera baru iaitu Honda RS150 kerana saya telah tukar karakter saya pergi ke Cup Prix sebab saya bawa Moto3 jauh beza sekali dengan factory bike dengan production bike, so banyak beza masa tukar tahun ni. Mereka ditemui pada Majlis Ramah Mesra bersama media sempena meraihkan kejayaan SCK Racing dalam Cup Prix musim 2020 di Shah Alam, Selangor. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Saya serahkan kembali kepada Kamal dan juga Hazel untuk meneruskan berita perdana. Silakan.
Di sebalik banjir di Pantai Timur, sebuah kedai makan ini dilihat tetap beroperasi. Videonya dikongsi pengguna Twitter yang memaparkan pekerja sedang sibuk menyiapkan makanan walaupun air bah masuk ke dalam premis. Aksi tenang dalam mencari rezeki ketika dilanda musibah tentunya mencuri tumpuan warganet. Jika tidak berhati-hati, kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Seperti video tular ini, satu kemalangan melibatkan basikal dan kereta berlaku ketika seorang anggota polis berada di hadapan kamera. Ketika kejadian, anggota polis berkenaan sedang menyampaikan laporan trafik. Justru orang ramai disaran berhati-hati ketika memandu untuk mengelak perkara tidak diingini berlaku. Aksi seorang lelaki meniru percakapan artis Korea raih perhatian ramai. Bakat meniru gerak bibir pelakon dalam slot filem itu jelas warganet amat luar biasa. Warganet juga tertanya-tanya akan masa diambil jejaka itu untuk menghafal skrip terbabit. Seorang joki muda maut dalam satu perlumbaan kuda baru-baru ini. Mangsa 20-an terjatuh selepas perlawanan bermula sebelum dia cedera di pijak kuda di tunggangnya. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pemergiannya diratapi para peminat. Pembukaan tirai tahun baharu 2021 memberi rezeki kepada pelakon dan model terkenal Natasha Hudson apabila dilantik sebagai wajah dan ikon produk kecantikan di ibu negara baru-baru ini. Biarpun lama menyepi dari dunia seni, pemilik nama Natasha Liana Muhammad Rizwan ini mengakui peluang ini merupakan permulaan baharu dalam kerjayanya. Alhamdulillah untuk 2021 kata saya boleh membina kerjaya saya dengan satu jenama yang sangat bagus, yang sangat established. Dengan itu tidak langsung akan dapat juga orang kata tawaran-tawaran lain pun dah mulai masuk, tapi saya kata saya kena plan saya punya 2021 ni dengan orang kata in a way yang lebih positif, sebab saya punya resolution ataupun moto saya untuk tahun ni is macam kata kita kena work harder walaupun kita dalam satu situasi yang pandemik yang agak orang kata impact dia sangat besar, orang kata impact sangat maksimal kan. Tak bermaksud kita kena melembabkan diri kita. Pelakon yang menempa nama menerusi filem Cermin itu mengakui kegagalan rumah tangganya yang keempat 2 tahun lalu memberi ruang kepadanya menumpukan perhatian terhadap kerjaya seni, perniagaan dan keluarga. Menyentuh tentang bidang lakonan yang lama ditinggalkan, Natasha ada menerima tawaran untuk kembali ke layar perak. Namun disebabkan pandemik COVID-19 tahun lalu, impian itu ditangguhkan. Hopefully tahun ni kalau ada yang memang banyak sangat sebenarnya minta saya buat satu comeback dalam lakonan, saya minat. Of course I miss it. Saya tak kisah kalau ada hosting ke ataupun even acting, because it's benda yang saya dah orang kata dah grow dah dalam industri kan, and saya passionate about it. So kalau ada saya tak akan menolak lah. Saya memang akan buat walaupun benda tu bukan saya punya main career atau saya tak fikir macam saya tak boleh harapkan satu benda. Bagi saya satu kejayaan ni kena ada a few things yang kita suka buat. So semuanya punca rezeki yang halal atas kita punya work kan, hard work. Baik, berita perdana edisi 7 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih ada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP ditetapkan dan amalkan norma baharu. Tak perlulah keluar rumah jika tiada keperluan, dan jika ada keperluan pun pastikan imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.